Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan tengok berkenaan view view dan view group. Okey, view dan view group ni adalah komponen yang berada dalam layout lah. So macam kita dah belajar, untuk buat satu interface kita akan ada satu layout Untuk satu interface tu, dalam layout tu kita akan letakkan macam sebelum ni kita akan letakkan widget. Okay, kita ada widget edit text, kita ada widget text view, button dan sebagainya. Okay, hari ni kita nak tengok definition dia dari segi kelas di dalam Java. Okay, dalam Android ni kita ada dua kelas lah yang biasanya kita guna untuk define elemen yang akan berada dalam layout. Yang pertama adalah view dan yang kedua adalah view group. Okay, view adalah referring to widget. View adalah referring to widget seperti text view, button, image view, recycler view. Okay, text, plain text ni semua ini adalah widget. Widget ni semua adalah di bawah kelas view. Okay, widget ni is actually apa yang appear in our layout. Okay, so yang kedua kita ada view group. View group ni adalah layout. Okay, referring to the layout yang kita akan letakkan di dalam kita punya user interface. Okay, dalam satu user interface kita boleh ada lebih daripada satu layout. Okay, kalau kita tengok coding, bagi yang ini kita hanya ada satu layout sahaja. Dalam layout tersebut kita ada beberapa widget, ataupun dalam definisi Android kita boleh katakan dia adalah view group. Okay, constraint layout ni adalah view group dan yang ini adalah view, text view, edit text, ini adalah object view. Okay, button. Okay, so kalau kita tengok balik kepada design, kita boleh tengok component tree dia. Okay, so di sini kita pakai nested view lah. Okay, so bila kita letakkan view group, dalam view group baru boleh ada view. Okay, so dalam ni dia hanya ada satu layer of nesting kan. Tapi apa kata kita letakkan satu lagi layout setelah kita letak linear layout. Okay, secara horizontal dan satu lagi secara vertikal. Okay, apa akan jadi? Okay, katalah saya letakkan button text ni dalam linear layout, button dan display ni semua dalam horizontal layout. Okay, so kita dah ada second layer. So first layer is constraint layout. Dalam constraint layout kita ada linear layout vertical, and then kita ada linear layout horizontal. Okay, dalam linear layout vertical kita ada text view, welcome dan instruction. Dalam linear layout horizontal kita ada button submit, edit text name dan text view display. Okay, itu adalah konsep asas yang kita boleh guna dalam layout. Okay, so ada dua cara kita nak declare layout. Yang pertama adalah menggunakan user interface yang ada di depan anda ni kan. So kita boleh drag and drop from the palette masukkan dalam UI, ataupun kita juga boleh gunakan coding. Kita boleh create di dalam ni, declare sesuatu view dan kemudian masukkan dia dalam layout. Okay, so for the beginning kita biasanya akan declare dalam XML saja dalam UI ni. Alright. Okay, seterusnya setiap view dia ada dia punya ID dia. Contohnya text view kita ada ID welcome,
kan. Ini pun ada ID. Okay. So kalau anda nampak simbol add tambah ni maksudnya ID ni baru kita create di sini lah. Okay. Maknanya kita declare dia punya ID tu di situ. Alright. Okay, sebab apa kita guna ID? Sebab setiap view di dalam Android ni adalah unik dan kita perlu refer at some point di dalam coding nanti. Okay. Okay, seterusnya kita tengok layout. Ada beberapa jenis lah. Bergantung kepada tujuan kita nak buat sesuatu UI, kita perlu gunakan different layout to achieve user interface yang kita mahulah. Okay. So as of the new version of Android, kita sekarang ni by default dia akan create constraint layout seperti yang anda lihat dalam kod ni. Dia akan automatically create constraint layout. Okay. So apa kelebihan constraint layout? Kelebihan dia berbanding layout-layout yang lain adalah bahawa dia create, dia tidak ada dia hanya menggunakan satu layer sahaja. Dia guna satu layer dan setiap view tu boleh disusun dalam satu layer. Dia tidak pakai nesting. Kalau nesting ni dia akan lambat, dia punya loading tu akan lambat dan menyebabkan application kita menjadi slow lah. Okay. So recommended adalah kita pakai constraint layout. Okay. So untuk constraint layout pada mulanya akan a bit complicated lah. Nanti bila dah belajar nanti dia akan jadi lebih senang lah. Alright, so untuk kita tengok contoh dia, kita delete dulu semua ni. Kita delete dulu semua. Okay, delete. Alright, so kita ada satu layout yang kosong. Alright, seterusnya okay, seterusnya kita boleh letakkan view yang kita mahulah. Okay, contohnya saya letakkan satu text view. Okay. Okay, kalau anda perasan bila kita letakkan dia lalu di tengah-tengah, dia akan ada satu guideline. Dia ada satu guideline di tengah tu. Kita boleh tahu bahawa dia adalah di center of the patient. Alright, seterusnya katalah kita letakkan plain text. Okay, sama juga. Okay. Jadi sekarang ni bila kita letak saja, dia akan ada error. Pada ada warna merah ni, the exclamation mark. Ini bermaksud constraint kita belum nyatakan lagi. Okay. So constraint boleh tengok di sebelah kanan anda, dia ada constraint widget. Dia ada simbol tambah. Okay, di tepi ni maksudnya kita boleh tambah constraint. Okay. Paling senang sekali anda nak buat, anda boleh klik saja. Dia akan automatically create based on kita punya placement di atas user interface tadi. Okay. So bila saya klik bawah, disebabkan ada apa ni, edit text di bawah ni, so dia akan constraint ke atas edit text tadi. Okay. Sama juga untuk edit text ni, saya boleh constraint ke bawah. Okay. Tapi masih ada error sebab apa? Kita kena sekurang-kurangnya ada satu constraint vertical and one constraint for horizontal. So kena set lah. Okay. Kita set horizontal satu, vertical satu. Okay. So sekarang dah tak ada error, cuma ada warning. Warning ni biasanya sebab kita tak pakai text. Sepatutnya kita guna string resources, yang tu akan diaddress nanti. Okay.
So kita tengok di dalam, kita cuba run kita tengok di dalam coding, di dalam emulator. Tengok dalam emulator sama ada dia boleh run ke tidak. Oh, ada error sebab saya tak delete dia punya coding. Kita delete dulu dia punya coding. Alright. Dan kita run sekali lagi. Okay, so kita nampak text view berada di atas dan edit text berada di bawah. Sebab kita dah constraint ni ke atas, tepi. Ni pun sama. Setelah kita terbalikkan telefon. Okay. Sebab kita tak define dia punya orientation tadi. So, dia masih akan jadi inilah. Alright. Okay, seterusnya kita juga boleh buat automatic placement. Terus saya buang semua constraint. Okay, katalah kita nak tadi dia berada dekat sebab kat sini dia automatically detect bahawa di bawah dia perlu ada edit text kan? Dan kita tak spesifikkan dia punya jarak. Okay. Jadi katalah kita mahu teks tu seperti kita letakkan di atas ni, kita boleh gunakan infer constraint. So kita klik, dia akan automatically create constraint kepada kita. Infer klik. Okay. Apa beza dia? So kita kan okay. Beza dia punya placement dia adalah exactly as we put it. Sama seperti yang kita letakkan masa design time ni, sama seperti yang kita letakkan masa design time sama dengan masa run time. Okay. Okay. So dalam ni biasanya di dalam pixel kan. Okay. Sorry, dia adalah dalam DP 126 DP. Okay. Ini adalah constraint-constraint yang ada lah. Okay. So paling kurang ada satu top atau bottom, itu kita panggil vertical ataupun horizontal. Satu vertical, satu horizontal. Okay. Baru dia tidak ada error. Okay. So katalah kita nak centerkan, kita padam balik. Katalah kita nak centerkan ni dengan ni, nak bagi dia sama, kita boleh letakkan constraint di kedua-dua belah ni. Okay. Nanti dia punya layout dia akan jadi center. Cuma lepas tu kita kena letakkan constraint ni lah. Kita tarik jarak dia, tu jarak dia. Dan kita klik kat atas ni. Okay, tepi. Tepi ni kita boleh tukar dia punya. Okay. Macam ni wrap content. Macam ni ini adalah mesh constraint. Okay. Okay. Kalau kita letak kosong, dia akan ambil seluruh ruang kan. Okay. Alright. Okay, selain daripada itu, kita juga boleh buat baseline punya constraint. Katalah saya letak text view, another text view, okay, and another one. Okay. So saya mahu dia punya baseline dia sama. Okay. So macam mana nak buat? Okay, kita zoom sikit. Okay. Kita nak dia punya baseline ni adalah
content dia. Okay. Baseline adalah betul-betul bawah content dia. So dalam ni dia biasanya ada padding kan. Okay. So kita boleh right click, show baseline, dan kita boleh sambungkan kepada baseline yang ini supaya baseline dia sama. Okay. So bila kita gerakkan pun dia akan follow. Alright. Satu lagi kita juga boleh setkan guideline. Kita boleh tambah vertical guideline atau horizontal. Itulah saya tambah horizontal guideline. Okay, saya nak letakkan. Okay, saya letakkan katalah di sini supaya text view saya tadi berada di atas line ni. Okay, dia akan guide kita punya. Dia sebagai guide untuk kita lihat susunan view kita ataupun widget. Secara vertikal pun juga kita boleh buat drag saja. Okay. So kita punya ni akan follow ataupun ni anda nak tukar. Okay. Boleh letakkan. Nampak dia follow sebab dia kita dah set alignment tadi kan. Katalah kita buang, klik control, tekan, dia akan buang. Okay. So bila dia buang, dia akan follow kita punya guideline tadi. Okay. Itu adalah beberapa cara yang kita boleh buat lah. Okay. Okay. So seterusnya yang tadi di sini, ini adalah wrap content. Wrap content ni maksud dia akan expand dia punya size dia mengikut content yang ada di dalam sesuatu view. Okay. Kalau kita tukar, kalau yang ini kita panggil fix ya. Fix ni kita kena letakkan value lah dalam kiraan DP. Kalau kita tukar yang ini dipanggil mesh constraint. Constraint tu dia akan mengikut size yang ada di sebelah kiri dan kanan atau atas bawah dia. Okey. Ikut jarak yang ada di dalam sesuatu layout. Okey. Selain daripada itu, anda juga boleh set ratio. Okey. Contoh yang ini. Katalah saya pilih saya pilih plain text tadi kan. So saya setkan ratio dia 1:1. So dia akan jadi besar dia, tinggi dia 1, lebar dia 1 lah. So kita boleh resizekan dia lah. Tapi ratio dia mesti sama kan. Kalau kita nak jadikan dia 16:9 pun boleh. 16:9. Itulah. Okay. So size dia akan mengikut ratio 16:9. Okay. Mengikut kesesuaian lah. So anda boleh tekan balik untuk ubah dia. Okay. Selain daripada itu, kita akan juga bercakap mengenai margin dan juga padding ya. Margin. Kalau padding ni adalah jarak daripada content to the bounding box dia. So dekat sini saya rasa belum set lagi padding dia. Cuba kita cari padding PPPD. Okay, padding dia tidak ada lagi. So kita boleh define dia punya padding. Padding kiri, atas, bawah. Okay, katalah kiri saya tak 5. Okay. Padding top 5. Padding end. Padding right 5. Padding bottom 5. Okay. So jarak dia akan jadi tak berapa nampak sangat lah. Mungkin kita boleh buat lebih besar lah. Okay.
DP. 5 DP, sorry ya. 5 DP. Okay. Right. So start dia kita buat 5 juga lah. 5 DP. Okay. So jarak teks tu kepada box ni adalah 5 dp ya. Katalah kita buat lebih besar, kita buat sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita letakkan 15. Okay. Okay, heading start. Heading start firman. Okay, so heading left je lah. Okay, heading left maksudnya jarak di sebelah kiri tu adalah 15 ya. Okay. Itu heading. Okay, kalau margin adalah jarak di antara widget yang berada di dalam sesuatu layout. Okay. So, by default kita boleh set kita punya default margin ya. Biasanya untuk material design kita pakai 8 lah. Okay. Default margin dia. Bila dia tidak akan, bila kita letak dia dekat-dekat, dia akan jadi 8 dp. Okay. By default lah. Tapi kalau kita dah susun macam ni, dia akan follow apa yang kita dah susun lah. Alright. Okay, bagi view yang berada dalam satu line horizontal ataupun vertical, kita boleh chain ya. Kita boleh chain, maksudnya kita boleh rantaikan dia supaya dia tak lari lah. Okay. Kita letak button 1, button 2, button 3 ya. Okay, so button ni kita boleh select and then kita boleh right click. Okay, nampak ada chain. So kita boleh create horizontal chain. Okay, so bila horizontal chain, dia akan rantaikan dia secara horizontal. Okay, kemudian kita boleh alignkan dia ataupun kita boleh okay, kita align dulu lah. Kita align supaya dia center center. Okay, bottom edges center dari segi bawah lah, nampak dia sama. Okay, selain pada tu kita juga boleh organizekan dia. Kita nak packkan horizontal ataupun packkan vertical. Kita packkan dia. Okay. Kita expand kita expand. So bila kita expand, dia akan expand button tu according to the size of the layout. Okay, macam horizontal, kemudian dia akan tambah kita punya default margin ya. Katalah kita letakkan kosong default margin, kita organize dia, expand lagi sekali, dia akan take all the size ya. So kita tidak ada margin antara button tadi. Okay, itu adalah contoh-contoh yang kita boleh buat untuk kita punya layout ya. Okay. Okay, setakat itu saja. Terima kasih.